Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada semua anak murid Sir di sana, semoga sihat-sihat sentiasa ya. Okey, seperti biasa JCS ya, jom cerita sains. Okey, kita akan sambung lagi seperti biasa ya. Okey, tajuk apa ya? Masih ingat lagi? Okey, masih lagi di bawah tajuk 5 ya, gerakan ya. Subtopiknya mengaplikasikan konsep momentum ya, momentum. Okey, biasa dengar perkataan momentum. Selepas ini kita akan dengar lah. Okey. Okey, so daripada situ kita akan lihat ya, yang pertama sekali mendefinisikan apakah maksud momentum. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menerangkan perkaitan di antara momentum, jisim dan had laju. Okey, masih ingat lagi ya. Sebelum ini kita mempelajari jisim. Betul kan? Jisim ni mudah fahamnya berkaitan dengan berat lah. Kan? Semakin berat, kemudian had laju. Had laju maksud dia apa itu had laju? Masih ingat lagi? Had laju. Laju ke? Kan? Cuba recall balik Okey, apa itu had laju? Okey, senang kata had laju ialah satu gerakan lah. Satu gerakan. Okey, dalam yang mempunyai arah kan. Okey, so apabila satu benda bergerak, dia mempunyai berat ataupun jisim, kan? Lagi besar jisim sesuatu objek, contohnya lori balak, kan? Jisimnya besar. Okey, dan dia bergerak pada satu had laju. Dan satu lagi ialah katakan basikal lah. Dia pun bergerak pada satu had laju. Kan? Jadi kita dapati yang lori balak ni kan, kalau nak mula pergerakan pun sukar, tapi bila dia dah mula bergerak, dia nak berhenti pun sukar. Berbeza dengan basikal. Basikal nak mula gerak mudah, tapi bila dah bergerak nak berhenti pun mudah. Kan? Sebab jisimnya kecil. Okey, so apa kaitan antara jisim dan had laju dan juga momentum? So yang ini yang kamu akan pelajari pada kali ini. Okey, seperti biasa sila buka buku teks. Okey, buku teks muka surat berapa ya? Muka surat 181 Okey, konsep momentum. Okey, apa tu konsep Okey, nampak ni gambar raja ni ini ialah lori Kelajuan ni 80 km sejam per kilometer sejam. Manakala yang ini kereta 80 km sejam. Kadar kelajuan yang sama. So apa perbezaan momentum antara kereta dengan lori dengan had laju seragam? Okey, itu yang kamu akan pelajari Okey. So kita lihat sini Dalam subtopik 5.3 yang hari itu telah mempelajari bahawa objek yang lebih berat adalah lebih sukar untuk digerakkan atau diberhentikan. Betul kan? Disebabkan oleh inersia. Masih lagi ingat perkataan inersia kan? Okey, kita lihat inersia. Okey, manakala di antara kenderaan dalam raja 5.17 kan, yang tadi 5.17. Yang ini kenderaan yang mempunyai jisim yang besar kan, berbanding dengan jisim yang kecil. So apa beza dia pula? Bergerak dengan had laju seragam jika dua buah kereta yang mempunyai jisim yang sama bergerak dengan had laju yang berlainan, kereta yang manakah mempunyai momentum yang lebih besar? Okey, kalau kata dua kereta sama kereta tu. Tapi had laju dia berbeza. Satu mungkin 80 km sejam dan satu lagi 10 km sejam. Okey, agak-agak yang mana mempunyai momentum yang besar Okey, so itulah yang kamu akan pelajari. Okey, untuk menjawab soalan ini kita menjalankan eksperimen 5.3 untuk mengkaji hubungan antara momentum jisim dan juga had laju. Okey, itu eksperimen lah yang kita akan buat. Okey, tak apa. Oleh kerana kita tak buat eksperimen, kamu lihat sajalah. Okey, so apa yang kita buat di sini? Okey, yang pertama ialah kita letakkan sebegini troli troli lah pada satu kecerunan yang begini Di sini kita lihat yang dimanipulasikan ialah jisim, bermaksud satu troli. Okey, kemudian kita letak 2 troli. Kemudian 3 troli, bermaksud satu troli satu pada kecerunan begini. Kemudian kita letak lagi satu troli di atas ni maksudnya ada 2 troli. Okey, kita letaklah.
Kemudian kita luncurkan. Kemudian kita letak lagi 3 troli. Kan? Tapi troli ni pada saiz yang besar. Saiz yang samalah. Macam Cikgu Luki ni tak samalah. Dia sama semua. Sama. So, apa beza di antara 1, 2 dan 3? Okay, cuba bayangkan sekejap. Agak-agak yang mana apabila dilepaskan, kelajuannya sangat laju. 1 troli ke? 2 troli ke? 3 troli. Kan? Bermaksud, 1 troli, jisim dia, katakan 1 lah. 2 troli, jisim dia 2. Dan 3 troli, jisim dia 3. Kan? Nak mudah kata, 1 troli, 1 kilogram. 2 troli, 2 kilogram. 3 troli, 3 kilogram. Okey, so antara 3 dengan 1. Kelajuan. So, apa yang kita nak lihat istilah momentum troli atau jarak anjakan bongkah kayu. Bermaksud, kalau 1 troli dia turun, dia hentam bongkah ni. Okey, bongkah ni akan bergerak ke depan kan. Okey. So, berapakah gerak beza dia? Kan mungkin dia bergerak sikit ke ataupun jauh. Kalau 2, kalau 3 bagaimana? Kalau 3, dia turun, bam, dia hentam. Okey, bongkah ni akan bergerak lebih dekat ke lebih jauh. Okey, itu yang kamu akan lihat dalam eksperimen ini ya. Okey. Boleh ya? Okey, itu saja. Okey, so untuk itu, kamu akan lihat dan akan catat keputusan di sini. So untuk mengetahui yang ini, kamu akan lihat di dalam buku amali. Okey, itu 1. Kemudian eksperimen 2, hubungan antara had laju objek dengan momentum. Okey, yang ini kita nak kaji had laju pula. Kan? So, 1 troli ke, 2 troli ke, 3 troli? Mana yang lebih laju? Kan? Okay, mari kita lihat di sini. Okey. Dan yang ketiga, ada yang ketiga kah? Tak ada Okey. Okey, berdasarkan eksperimen ini, anda akan dapati bahawa momentum bagi satu objek berjisim besar adalah lebih tinggi berbanding momentum berjisim kecil. Momentum juga bertambah apabila had laju objek yang bergerak bertambah. Oleh itu, momentum satu objek ditakrifkan sebagai hasil darab jisim. Hasil darab jisim. So, ini maksudnya sangat penting lah. Okey, jadi formula dia momentum ialah jisim didarab dengan had laju. Okey, jadi kalau jisim besar, tinggilah so momentum pun tinggi. Betul kan? Had laju tinggi, maksudnya kenderaan yang bergerak sangat laju. Jadi momentum pun tinggi. Betul kan? Jadi sebab itulah apabila kamu naik kenderaan, kamu naik kenderaan pada kelajuan 10 km sejam. Kemudian kamu lalu dekat satu kawasan, tiba-tiba kambing melintas kat depan. Kan? Jadi agak-agak sempat brake ke tidak? Tapi kalau kamu bawa motor 100 km sejam, tiba-tiba ayam melintas jalan. Kalau kamu brake, apa jadi? So daripada situ kamu boleh bayangkan ya. Itu ialah momentum. Okey, jadi unit momentum ialah kilogram meter per saat. Okey, yang ni ya. Jadi momentum merupakan kuantiti vektor yang mempunyai arah tertentu sebab ada had laju kan. Had laju kita dah tafsir tafsir hari itu bahawa dia mempunyai arah gerakan yang mempunyai arah. Dalam kehidupan harian kita, momentum terlibat dalam pelbagai kejadian misalnya peluru yang berjisim kecil yang dilepaskan daripada senapang dengan had laju tinggi akan mempunyai momentum yang lebih besar berbanding anak panah Okey. Berbanding anak panah yang dilepaskan daripada busur dengan had laju rendah. Selain itu, truk mempunyai momentum yang besar walaupun bergerak lambat dan motosikal yang bergerak laju mempunyai momentum yang besar berbanding kereta yang bergerak lambat. Hal ini menunjukkan bahawa momentum adalah berkait rapat dengan jisim sesuatu objek dan had lajunya. Apakah contoh aspek kehidupan harian yang lain? Sekiranya dua buah kenderaan yang bergerak berlanggar antara satu sama lain, adakah momentum diabadikan? Jadi apakah masuk ke keabadian momentum? Okey, itu dalam bab yang seterusnya lah. Okey, so hari ini setakat itu sahaja. Kita nak mendefinisikan apa itu momentum dan satu lagi tadi apa?
kita nak lihat apakah kaitan di antara jisim, had laju dan juga momentum. Okey, mari kita lihat buku amali ya. Okey, dalam buku amali ya, muka surat 114 Okey, hubungan antara momentum, jisim dan had laju Okey, tujuan mengkaji hubungan antara momentum dan jisim. Betul Okey, hipotesisnya semakin besar jisim satu objek, semakin besar momentum ya. Okey, yang dimalarkan panjang landasan. Okey, begini ya. Okey, ini dalam gambar rajah tadi. 1 troli, 2 troli kan. Okey. Kemudian apa yang akan dilihat ialah bilang bergerak balas kedalaman lekuk pada plastisin. Okey. So maknanya troli ni dia turun, dia hentam plastisin ni. Okey. Lekuk dia berapa dalam? Manakala yang ni 2, dia turun, dia hentam. Okey, lekuk ni berapa dalam? Agak-agak mana yang lebih dalam? Kan? Sudah tentu jisim yang lebih tinggi. So yang ni lah 2 troli kan akan menghasilkan lekukan yang dalam. Jadi maksudnya kalau kenderaan yang berat tu bila dia hentam, contohnya lori balak lah walaupun dia slow kan, tapi bila dia hentam kan, kancil lah katakan, memang remuk teruk kancil. Tapi kalau kancil hentam kancil atau kereta hentam kancil, rasanya kurang lah kot. Ataupun motosikal hentam kancil kan, remuk kancil kurang Okey, so daripada sini nyatakan satu inference troli bertindan 2 yang berjisim lebih besar mempunyai momentum yang lebih besar. Apakah hubungan antara jisim dengan momentum? Semakin besar jisim, semakin besar momentum. Dapatkah hipotesis diterima? Ya. Semakin besar jisim satu objek, semakin besar. Okey, ini kesimpulan lah. Ya. Kesimpulan. Semakin besar jisim satu objek, semakin besar momentum. Okey, kemudian hubungan momentum dengan had laju. Okey, semakin tinggi had laju, semakin besar momentum objek. Okey, betul ke tidak? So, kita lihat begini. Ini kelajuan dia perlahan, betul kan? Ini kelajuan dia sangat laju kan? Okey, satu troli. Okey, agak-agak troli yang laju atau troli yang perlahan akan menghasilkan lekukan yang dalam. Kan? Okey. So, sudah pasti. Itu dia kecuraman landasan. Kurang curam. Maksudnya landasan yang kurang curam, kedalaman lekukannya cetek. Maknanya sikit lah lekuk. Tapi kalau lebih curam, dia lebih dah dalam. So, apa inference dia? Troli yang bergerak dengan had laju yang lebih tinggi mempunyai momentum yang lebih besar. Nyatakan hubungan di antara kecuraman landasan dengan kedalaman lekuk plastisin. Semakin curam landasan, semakin dalam kesan lekukan pada plastisin. Had laju objek dengan momentum. Semakin tinggi had laju sesuatu objek, semakin besar momentum objek. Tandakan right objek yang mempunyai momentum. Lori berhenti di tepi lebuh raya. Dia berhenti, parking, elok Ada momentum tak? Tiada kan? Bola baseball dibaling oleh pemain. So, bola yang bergerak. So, momentum ada tak? Ada Okey, jadi formulanya apa? Okey, momentum suatu objek ditakrif sebagai hasil darab jisim. Jisim dengan had laju. Jisim darab had laju. Okey Jadi formula dia beginilah. Unitnya ialah kg/m per s. Had laju ms. Maka momentum dipengaruhi oleh jisim dan had laju. Okey, ulang balik Momentum sesuatu objek yang bergerak, sama ada kenderaan bergerak, ataupun diri kamu sendiri yang bergerak, atau apa saja yang bergerak. Jisim ada tak? Berat ada tak? Ada. Kemudian had laju ada tak? Ada. Jadi kalau dua-dua ni ada, dia memberi kesan momentum, sama ada tinggi ataupun rendah. Okey, oleh objek statik tidak mempunyai momentum. Maksudnya objek yang berhenti tepi jalan tak ada momentum Kerana had laju objek statik adalah sifar kan? Benda yang duduk diam, ada had laju tak? Tak ada. So, berapa? Kosong. Sifar lah. Okey, begini Ini kalau dia menghentam. Okey, 30 meter per saat. 0.1 troli dia hentam satu troli yang lain sama saiz tapi dia berhenti. So, bila berhenti, kosong Kosong. Okey, so yang ini 3. Kan? Jadi berbeza Dapatkah hipotesis diterima? Ya. Jadi semakin tinggi had laju satu objek, semakin besar momentum objek itu. Okey. Itu saja pada hari ini. Saya harap kamu faham dan sila lihat Google Classroom
dan sila siapkan tugasan yang diberi. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.